Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Get ready to the countdown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan pada kita. Alhamdulillah. Pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan program Jom Belajar Nahu. Jom Belajar Nahu. Alhamdulillah. Hayya bina nata'allama an-nahwa. Baik, 7 minggu dan kita masih lagi bersama dengan alamatu al-i'rab. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas Ustaz teringat zaman Ustaz baca buku ini, bacaan seperti yang pernah Ustaz ceritakan pada antum atas nasihat seorang daripada guru Ustaz. Antara bila kita baca sesuatu, kita sebenarnya pada masa yang sama kita turut menilai, kita turut menilai. Jadi banyak kebaikan yang kita dapat daripada buku ini, yang Ustaz dapat daripada buku ini. Cuma satu perkara yang Ustaz nampak agak mungkin kekurangan pada Ustaz pada masa tersebut, Ustaz rasa panjang cerita pasal tentang alamatu al-i'rab. Kalaulah pengarang kita boleh pendekkan sikit. Sebab Ustaz baca bukan sekali, Ustaz baca banyak kali, kan. Tetapi apabila masa berlalu baru Ustaz menyedari kenapa pengarang kita memanjangkan cerita, kan. Memanjangkan cerita di alamatu al-i'rab. Ustaz percaya tak banyak sebenarnya buku-buku nahwu yang cerita dekat tanda i'rab ini dipanjang-panjangkan. Biasanya pendek je tanda i'rab. Kan? Bahkan semasa Ustaz mula mengajar, bila sampai tajuk alamatul i'rab, Ustaz mengajar dengan satu helaian saja. Kan? InsyaAllah nanti di penghujung nanti, bila kita dah sampai ke rumusan, kita akan sampai ke helaian tersebut. Satu helai. Pada Ustaz memadai dengan satu helai tersebut. Tetapi bila kita baca semula, lihat semula, rupa-rupanya banyak ilmu, kan? Banyak ilmu yang terdapat dalam alamatu al-i'rab. Ilmu berkaitan dengan musanna, ilmu berkaitan dengan jamak muzakkar salim, jamak taksir, jamak muannas salim, al-asma al-khamsah, al-af'al al-khamsah. Semuanya ini dibincangkan oleh pengarang kita dalam alamatu al-i'rab. Dan malam ini insya-Allah satu lagi ilmu satu lagi bab yang pada Ustaz, antara bab yang kita kata macam mana pada Ustaz lah, mungkin berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Pada Ustaz al-mamnu' min as-sarf lah yang menjadi tajuk yang memeningkan kepala zaman belajar-belajar nahwu dulu, kan. Hatta sampai pada hari ini, kan. Masa baca ingat, tinggal sekejap terlupa pula baca balik, kan. Begitulah. Sebab itu Ustaz sangat berharap agar alamatul i'rab ini kita baca betul-betul, kita kalau lambat pun tak apa, kan. Cuma kita panggil apa tu, fokusnya lebih. Ada tempat fokusnya sederhana, ada tempat tak fokus pun tak apa, ilmu yang sedia ada, kan. Jadi untuk al-mamnu' min as-sarf ini fokusnya kena lebih, kan. Fokusnya kena lebih. InsyaAllah ambil sekali, lupa, ulang balik sekali lagi, lupa lagi, ulang lagi. InsyaAllah lama kelamaan sifat ilmu ni memang begitulah, kan. InsyaAllah lama kelamaan dia akan lekat lah. Dan satu lagi latihan yang berterusan insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan share. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita mulakan pada minggu lepas, minggu ini tidak ada i'rab di awal. Kita terus kepada ulang kaji tajuk yang kita ambil pada minggu lepas insya-Allah, kan. Baik.
Kemudian di hujung nanti kita akan i'rab, kita akan pilih ayat untuk di-i'rab. Mungkin Ustaz akan minta daripada antum untuk berikan contoh ayat insya-Allah untuk di-i'rab, ataupun Ustaz sendiri akan buat ayat untuk di-i'rab insya-Allah. Okey, minggu lepas kita ambil tanda kita menyambung kita menyambung tanda yang mansub kan, tanda yang mansub. Kemudian kita mulakan dengan tanda majrur. Alamatu al-khafdi ataupun alamatu al-jari. Al-jari itu lebih biasa kepada kita kan. Jadi yang dua yang pertama ini kita dah ambil pada minggu lepas, iaitu al-kasrah dengan al-ya. Jadi usahakan buat satu ringkasan sahaja pada minggu ini, dan kita akan fokus kepada tanda yang ketiga iaitu al-fathah. Yang mana merupakan tajuk al-mamnu' min as-sarf. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Lil khafdi ataupun lil jari salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathah. Jadi tanda untuk al-makhfud ataupun al-majrur ada tiga, iaitu kasrah baris bawah tanda asal, ya huruf ya dan fathah baris atas. Baris atas itu yang istimewa. Kalau kita ada pen sebenarnya kita conteng sikit macam tu. Al-fathah ini istimewa. Macam tu. Al-fathah. Macam tu kan. Sebab dia istimewa. Tapi yang ni kita tanda belaka lah. Ada tiga. Al-kasrah wal ya wal fathah. Fathah ni tandalah sikit kan. Fa amal kasrah, adapun kasrah fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Al-ismu al-mufrad al-munsharif, jam'u taksir al-munsharif, dan jam' al-muannas as-salim. Al-munsharaf, bukan al-munsharif, al-munsharaf. Maafkan Ustaz. Al-ismu al-mufrad al-munsharaf, jam' taksir al-munsharaf, dan jam' al-muannas as-salim. Adapun kita panggil apa tu? Kasrah, baris bawah tu tanda asal dia. Tanda kepada majrur, tanda kepada isim yang majrur dalam tiga keadaan. Isim yang mufrad, contohnya Zaidun, salamtu ala Zaidin, ataupun jamak taksir. Jamak taksir contohnya ar-rijal, salamtu ala ar-rijali, baris bawah. Ataupun jamak al-muannas as-salim, salamtu ala al-muslimati. Jelas kan? Baik, yang itu tanda asal. Wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fi al-asma' al-khamsah wat tathniyah wal jam'. Adapun huruf ya itu dia adalah tanda kepada majrur, isim yang majrur, isim yang makhfud dalam tiga keadaan juga kan. Al-asma' al-khamsah. Jadi asma' al-khamsah ni kita dah ambil 2-3 minggu yang lepas kan. Abuka, akhuka. Jadi bila dia majrur dengan ya. Salamtu ala abika, salamtu ala akhika, dengan ya. Huruf ya itu tanda dia majrur. Ataupun musanna, salamtu ala al-muslimaini. Al-muslimaini perkataan musanna. Jadi majrur, tanda majrur dia sebab apa majrur? Sebab ada ala kan depan dia. Jadi tanda majrur dia adalah huruf ya. Dan juga jamak, maksud jamak sini adalah jamak muzakkar as-salim. Jam' al-muzakkar as-salim. Contohnya salamtu ala al-muslimina. Jadi salamtu ala muslimaini musanna dan salamtu ala al-muslimina jamak muzakkar salim. Tanda majrur dia adalah huruf ya. Jadi kita selesai murajaah ringkas apa yang kita ambil pada minggu lepas, kasrah dan tanda-tanda dia. Jadi Ustaz tidak ulanglah supaya tidak banyak membuang masa. Kita nak fokus kepada al-fathah. Niyabata al-fathah anil kasrah. Bila tanda baris atas, tanda apa kita panggil baris atas itu tanda kepada majrur. Baris atas adalah tanda asal kepada mansub. Kan? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu al-muslimat tak boleh. Al-muslimat no. Al-muslimata boleh. Ra'aitu al-muslimata. Jadi tanda asal untuk mansub adalah fathah. Tetapi fathah juga menjadi tanda kepada majrur. Bila? Dalam satu keadaan saja, apa yang kita panggil sebagai al-ismu alladhi la yansarif. Al-ismu alladhi la yansarif. Ataupun kita panggil dia, kita lebih mengenali dia sebagai apa?
sebagai al-mamnu' minas saraf. Al-mamnu' minas saraf. Okey, saya ulang saya. Qala al-Imam al-Ajurumi berkata, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah baris atas, maka dia menjadi tanda kepada isim yang majrur. Tanda majrur, tanda jar. Dalam satu keadaan saja, iaitu al-ismu alladhi la yansarif, al-mamnu' minas saraf. Wa aqulu, Dr. Muhammad Muhyiddin berkata, lil fathati mawdi'un wahidun. Lil fathati mawdi'un wahidun. Lil fathati mawdi'un wahidun. Takunu fihi alamatan ala khafdil ismi wa huwa al-ismu alladhi la yansarif. Samalah juga. Dua uslub yang berbeza, bendanya sama sahaja kan. Jadi al-mamnu' minas saraf, istimewa. Sebab apa? Sebab bila dia majrur, tandanya adalah fathah. Sama seperti jamak muannas salim, istimewa. Sebab apa? Bila dia mansub, tanda mansub dia bukan fathah, sebaliknya kasrah. Jadi nanti kita sampai nanti jamak muannas salim ni dengan al-mamnu' minas saraf ni dia berlawan kan, dia berlawan. Kan? Nanti kita tengok nanti insya-Allah. Wa makna kaunuhu la yansarif. Maksud apa la yansarif? Annahu la yaqbal as-sarf. Dia tidak terima saraf. Wa huwa at-tanwin. Saraf sini bukan maksudnya ilmu saraf tu kan, yang kita duk belajar fa'alu, madrasatan, wazan dia maf'alah, bukan. Sarf sini maksudnya at-tanwin. Dah apa pula at-tanwin? Tanwin maksudnya baris dua. Tidak terima baris dua. Itu maksudnya tidak terima baris dua. Wal ismu alladhi la yansarif huwa alladhi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Illataini far'iyataini, ihdahuma tarji'u ila lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na. Okey, baik. Kita berhenti sini dulu Au ni kita sambung kemudian. Sebab apa dia tidak terima tanwin? Begitu. Kita beri contoh selalu dah senang. Zainabu. Sebab apa kita tak boleh sebut Zainabun? Salah sebut Zainabun. Kan? Salah sebut Zainabun. Dah ada ustaz mengajar Zainabun, tak apalah kan. Kita tasahul lah, tapi salah lah. Kan? Zainabun tidak wujud. Fatimatun tidak wujud. Dah orang perempuan saja ustaz, orang lelaki ada. Osmanun, salah. Yang adanya adalah Osmanu. Umaru, tak boleh Umarun. Sebab apa? Sebab isim ini walaupun dia isim tetapi dia ada persamaan dengan fi'il. Itu sebab dia. Kan? Dia ada persamaan. Allazi ashbaha. Ashbaha seakan-akan, menyerupai fi'il. Sebab apa? Sebab ada dua ilah. Satu ilah kembali kepada lafaz, satu ilah lagi kembali kepada makna. Kan? Satu ilah lafaz, satu ilah lagi makna. Nanti kita bila syarah nanti kita akan lebih melihat. Kan? Okey, kita sambung. Jadi ada dua ilah. Kan? Ada dua ilah. Ilah ini yang satu kembali kepada lafaz, satu lagi kembali kepada makna. Kan? Ada dua illataini far'iyataini. Far'iyah ni cabang lah ya. Okey, baik. Au wujida fihi illatun wahidah, atau ada satu saja ilah. Tetapi ilah ini taqumu maqama al-illataini. Dia satu ilah saja, satu sebab saja kan. Tetapi satu sebab, kekuatan dia macam dua sebab. Senang cerita, al-mamnu' minas saraf ini asalnya mesti ada dua sebab. Kan? Satu sebab lafaz, satu sebab makna. Satu sebab lafaz, satu sebab makna. Kan? Okey, baik. Baik. Dengar balik-balik Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal ilal allati tujad fil isim wa tadullu ala al-far'iyyah wa hiya raji'atun ila al-ma'na. Kan? Ila al-ma'na. Isnatani laisa ghair. Begitu. Kan? Baik. Sekarang ni kita beritahu mamnu' minas saraf berlaku kalau ada dua ilah. Asalnya yang ketiga tu dia tambahan saja kan. Kita panggil apa tu? Tambih kan. Kita ambil asal dulu. Asal ni mesti ada dua ilah. Kan? Mesti ada dua ilah. Satu lafaz, satu makna. Sekarang ni kita cerita pasal makna terlebih dahulu. Kan? Makna terlebih dahulu. Dari sudut makna ada dua sebab.
Ada dua sebab. Kenapa sesuatu isim itu menjadi mamnu' minas saraf? Mesti dia ada salah satu sebab ini. Kita akan lihat dua ilah. Ilah ini ada dua. Satu lafaz, satu makna. Sekarang ni kita lihat pada makna dulu. Makna mesti ada dua. Lafaz banyak. Makna dulu. Makna ada dua. Kan? Makna ada dua. Baik. Al-ula al-alamiyah. Tanda alamiyah. Wasaniyah al-wasfiyah. Kalau ada boleh tulis contoh-contoh tu kan. Ni nombor satu, ni nombor dua kan. Baik. Jadi okey, tak apa, insya-Allah lain-lain kali pula kita cari pula teknik-teknik untuk contoh yang pula kan. Baik. Jadi sesuatu isim itu akan jadi mamnu' minas saraf sama ada dia tu alam. Pertama sekali alam. Apa dia maksud alam? Senang cerita alam ni kata khas lah, kata khas. Kata khas. Muhammad, Ali, Zakaria, Zulkifli, lelaki saja, perempuan pula. Ainun, Hindun, Fatimah, itu semua alam, nama orang. Kan? Nama khas. Yang kedua sifat. Kan? Sifat. Jadi ada dua kumpulan. Kan? Ada dua kumpulan. Satu kumpulan alam, nama orang. Satu kumpulan lagi wasfiyah, sifat. Jadi kita bagi kumpulan dulu kan. Jadi daripada ayat ini kita faham bahawa mamnu' minas saraf ini ada dua kumpulan. Mamnu' minas saraf ini ada dua kumpulan kan. Kumpulan yang pertama nama khas, nama orang. Kan, nama orang. Afandi, Muhammad, Ali, Arifin, Nasirah. Adik-adik ustaz belaka. Zulkifli, nama orang kan. Syarat tu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua pula wasf. Wasf apa dia? Sifat. Mesti sama ada alam ataupun sifat kan. Baik. Wala budda min wujudi wahidatin min hatainil illataini fi al-ismi al-mamnu' minas saraf. Baru keluar kata mamnu' saraf dia tadi. Syekh dia sebut allazi la yasarif. Kita tak biasa. Kita biasa al-ismu al-mamnu' minas saraf. Baru jumpa kan. Baik. Bisababi wujudi illataini fihi. Jadi kita bagi kumpulan dulu. Kumpulan pertama alam. Kumpulan yang kedua wasf. Kan? Baik. Jadi alam itu tak cukup. Kalau sekadar alam saja dia tak mamnu' minas saraf. Contohnya Zaidun alam tapi tidak mamnu' minas saraf. Contoh yang lain Muhammadun alam tidak mamnu' minas saraf. Contoh yang lain Aliun alam tetapi tidak mamnu' minas saraf. Sebab apa? Sebab baru ada satu syarat. Dia nak satu syarat lagi. Kita naik ke atas kan. Dia mesti ada dua syarat. Satu syarat pada makna, satu syarat pada lafaz. Makna kita bagi pada dua kumpulan. Alam dengan sifat. Kan? Alam dengan wasfiyah. Senang sebut sifat lah Baik. Sekarang ni kumpulan pertama alam. Jadi alam itu baru satu ilah. Dia kena ilah yang kedua. Kan? Ilah yang kedua. Bila ada dua ilah, barulah perkataan itu jadi mamnu' minas saraf. Kan? Baik. Jadi kita nak tengok pula lah. Sekarang ni alam. Kan? Alam campur apa? Baru jadi mamnu' minas saraf. Nampak tak? Okey. Sebab ini bahagian yang kedua. Ini bahagian lafaz. Wal ilal, adapun ilah. Ilal jamak pada ilah. Kan? Wal ilal allati tujad fil ismi wa tadullu ala al-far'iyah wa takunu raji'atan ila lafzi situn. Ada 6. Alam campur apa? Ada 6 perkara. Kan? Salah satu daripada 6 perkara baru jadi mamnu' minas saraf. Dekat sini yang kadang-kadang pening kepala tu. Ustaz kata alam mamnu' saraf. Dan Zaidun alam juga ustaz. Itu baru satu syarat. Nak kena syarat yang kedua. Syarat yang kedua tu salah satu daripada 6 perkara ini. Apa dia? Wal ilal allati tujad fil ismi wa tadullu ala al-far'iyah wa takunu raji'atan ila al-lafzi. Sekarang kita cerita pasal lafaz kan. Situn ada 6. Situ ilal ada 6 illah. Wahiyah at-ta'nis bi ghairi alif. Ini yang pertama. Gitu at-ta'nis. Yang kedua al-ujmah. Yang ketiga at-tarkib. Yang keempat ziyadatu al-alif wan nun. Disambung ni, macam nak sambung ni. Ziyadatu al-alif wan nun. Yang keempat, yang kelima waznu al-fi'li. Yang keenam al-adlu. Okey. Jadi ada 6
enam perkara, 6 ilah lah. Baik, alam campur salah satu daripada 6 perkara ini barulah jadi mamnu' minas saraf. Alam campur ta'nis, kan, mamnu' minas saraf. Alam campur mujmah, mamnu' minas saraf. Alam campur tarkib, mamnu' minas saraf. Alam campur ziyadati alif wa nun, mamnu' minas saraf. Alam campur waznu al-fi'li, mamnu' minas saraf. Alam campur al-adlu, mamnu' minas saraf. Nampak tak? Dia kena ada alam tu, mesti ada, kan? Al-wasfiyah akan datang. Sekarang kita pergi pada kumpulan pertama. Alam mesti ada, alam itu perlu campur dengan satu lagi sebab, satu lagi ilah daripada 6 ilah ini. Wala budda min wujudi wahidatin min hadhihi al-ilal ma'al alamiyah fihi. Nampak tak? Alam kena ada, mesti ada satu daripada ilah-ilah ini. Wa amma ma'al wasfiyah fala yujad minha illa wahidatun min salas. Adapun wasfiyah, wasfiyah ni kita cerita kemudian kan, tapi pengarang cerita dah kat sini. Kita cerita jugalah. Adapun wasfiyah, dia ada 3 je. Kalau alam ada 6, kan? Salah satu daripada 6 lah, ya. Kalau wasfiyah pula, ziyadatu al-alif wa nun, waznu al-fi'li ataupun al-adlu. Yang ini untuk apa? Untuk al-wasfiyah. Untuk al-wasfiyah. Tak boleh nak buat ni ke? Okay, cuba kita try buat. Ni kita buat. Tak boleh buat. Ni untuk tantangan je ni. Sorry. Kita close dulu. Okay, boleh. Close dulu. Okay. Jelas Alhamdulillah. Sekarang ni kita pergi satu-satu. Alam. Alam campur salah satu daripada, apa dia alam? Alam nama khas, kan? Nama khas. Campur salah satu daripada 6 ilah yang kita sebut tadi lah, ya. Jadi sekarang ni pengarang kita pergi satu demi satu. Famisalu ala alamiyah, alam plus ma'a ni plus campur at-ta'nis bi ghairi alif. Sebab alif ni dia ada kumpulan lain pula, kan? Baik. Alam campur muannas. Alam campur muannas. Sebab tu Ustaz kata nama orang perempuan, kan? Nama orang perempuan. Semua nama orang perempuan mamnu' minas saraf. Sebab apa? Satu nama, yang kedua perempuan. Sifat perempuan itu menyebabkan isim tersebut jadi mamnu' minas saraf. Contohnya Fatimah, Aisyah, Ruqayyah, siapa lagi? Zubaidah, Hidayah, Izzah, nama-nama itu lah, kan? Nama perempuan. Zainab, Zainab ni, kan? Kita kata Zainab perempuan, ia perempuan, nama orang perempuan. Hamzah ni juga Ustaz, iyalah dia perempuan majazi sebab dia ta, kan? Walaupun dia lelaki nama dia, tapi hukum dia hukum perempuan, kan? Sebab tu Hamzah salamtu ala Hamzata, tak boleh salamtu ala Hamzati, salah, kan? Fatimah salamtu ala Fatimata, tak boleh salamtu ala Fatimati. Nampak tak? Salamtu ala Zainaba, salah kalau kita kata salamtu ala Zainabi ataupun Zainabin, salah. Zainabun salah. Sebab mamnu' saraf ini, Fatimah ini antum tak boleh sebut Fatimatun, salah. Fatimatu, satu baris saja. Fatimatu, Fatimata, Fatimata. Dia tak ada Fatimati. Okey, baik. Yang kedua, alam juga. Kumpulan sebab kita bincang alam dulu, kan. Ma'al ujmah. Apa dia ujmah? Ujmah ajam. Kita lah ajam selain daripada Arab. Bangsa Parsi, bangsa Turki, bangsa Eropah, bangsa Barat lah secara umum, kan. Bangsa Afrika, bangsa Melayu kita, bangsa Cina, semuanya ajam selain daripada Arab. Jadi nama kita, contohnya nama Mawar. Mawar tu ada 3. Nama orang, kemudian apa? Nama perempuan, kemudian apa satu lagi? Ajam. Ada 3 sebab. Tapi dia ambil kira 2 je lah. Baik. Nama orang lelaki, contohnya siapa? Jejaka. Jejaka. Ada nama orang Jejaka. Hang Tuah. Hang Tuah. Hang Tuah contohnya, kan. Jadi mamnu' minas saraf. Okey, baik. Contoh Idris. Idris ustaz kan dah ada dalam Quran. Ya, tapi nama tu nama ajam. Yaqub, Ibrahim, Ismail. Ismail ustaz, Ismail kan ayah kepada orang Arab. Betul. Tapi ayah Nabi Ismail berasal, ayahnya Nabi Ibrahim, kan. Jadi berasal daripada utara, kan. Datang ke tanah Arab. Jadi Nabi Ismail itu yang ditinggalkan di Mekah dengan mak dia, dan kemudiannya berkahwin dengan kabilah yang datang daripada Yaman. Dari situ itulah datangnya. Sebenarnya Arab tu lebih awal lagi, kan. Tetapi sebahagian ahli ilmu
mereka menganggap itulah asal kepada orang Arab kan. Jadi cuma nama Ismail bukan nama Arab kan. Ismail nama orang Ajam kan. Ibrahim nama orang Ajam bukan Arab walaupun ada dalam Al-Quran. Termasuklah Afandi nama ustaz kan. Okey. Baik baik. Al-alamiyah, alam tarkib Arab tetapi gabungan, nama gabungan. Macam kita lah suka gabung-gabung kan. Jadi bila gabung saja dia dah jadi mamnu' minas saraf. Adapun gabungan yang macam kita buat tu, gabungan tu gabungan yang ustaz akan terangkan satu masa nanti lah. Baik, kita ambil kita ambil gabungan yang biasa dulu kan. Ma'di karib, ba'labak, qadi khan, buzur buzur jamih gitu. Roma humur. Baik. Boleh jadi sebahagiannya alam campur tarkib, campur lagi dengan ajam kan. 3 sekali. 2 nama gabung jadi satu kan. Jadi biasa kita guna dengar Hadramaut kan, Hadramaut. Sini nama alam, nama baik alam ya. Baik. Okey baik. Okey baik. Kita pergi kepada yang berikutnya. Alam juga. Alam ada alif nun. Macam saya sebut tadi kan. Marwan, Osman, Sulaiman. Macam mana nak buang ni? Tak boleh buang dah. Tak boleh back. Edit. Undur sekejap. Boleh. Ada alif nun belakang dia. Sulaiman, Sulaiman, Watafan, Affan, Sahban, Sufyan, Imran, Qahtan, Adnan. Jadi ini semua nama Arab. Kan? Tapi ada alif nun kat belakang dia. Kan Osman ada alif nun kan. Jadi yang ini juga mamnu' minas saraf. Tak boleh letak dia Osmanun, salah. Osmanu satu baris saja kan. Okey. Alam wazan fi'il. Alam wazan fi'il. Wazan fa'ala fa'alu. Dah Ahmadu sah, Ahmadu wazan af'alu yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna kan. Ana af'alu, Ahmadu. Yashkuru nama orang yashkuru. Yazidu, taglibu atau wazan taf'ilu. Tadmuru atau wazan taf'ulu. Jadi kalau wazan fi'il ini, kalau kita beri nama anak, kita sedap sangat kan, dua hafal wazan. Akrama yukrimu, ikraman akrama akramu. Nak beri nama anak akramu, boleh, tak ada masalah. Tapi anak itu akan jadi kita panggil akramu lah sangat, akramu kan. Akrama. Kalau akrama tu awal-awal lagi lah. Yang bagi mati. Kita panggil fi'il mudhari' lah senang cerita kan. Fi'il mudhari'. Yukrimu. Nak beri nama anak Yukrimu. Anak itu nama dia tak ada masalah. Cuma dia jadi mamnu' minas saraf. Ada lagi? Ada. Yang ini yang kita panggil apa? Al-adlu. Maksud apa al-adlu sini? Adil. Bukan. Maksudnya dia telah diterangkan di tempat yang lain. Sini maksudnya nama orang atas wazan fu'al. Nama orang, alam tu, al-adlu situ wazan fu'al. Fa berbaris depan, huruf pertama baris depan, huruf tengah berbaris di atas. Fu'al. Umar, Zufar, Kusam, Hubal, Zuhal, Jumah, Kuzah, Mudar. Jadi nama orang ataupun nama tempat ataupun nama kabilah, alam yang atas wazan fu'al. Jadi ada 6 dah tak? Ada 6 dah tu. Mudah kan? Jadi dalam banyak-banyak ni hak mana yang itu paling mudah ingat? Pada Ustaz Zainab lah. Bukan Ustaz ingat ke Zainab yang salah faham kan. Nama orang dengan perempuan, sifat perempuan tu kan. Baik. Jadi kalau antum diminta mamnu' minas saraf, Zainab lah, Zainabu, Zainabah, Zainabah. Salah Zainabi. Sebab apa? Kalau tanda majrur dia adalah dengan fathah. Asal majrur dengan kasrah kan. Salam tu ala Zainabi. Salah. Tak boleh. Salam tu ala Zainabah. Tanda dia adalah dengan fathah. Boleh kan? Okey. Jadi yang paling mudah ingat. Kalau boleh ingat semua sekali, mudah kan? Jadi yang pada ustaz lah kan. Sebenarnya insyaAllah boleh ingat belaka kan? Kalau itu beri sikit masa, 6 kan? Kalau tak dapat ingat ke 6, cuba ingatlah. Yang mudah apa dia? Nama orang ataupun nama khas perempuan kan? Nama orang ajam kan? Nama orang ada alif nun. Yang ni yang mudah ingat. Sulaiman, Osman. Nama orang atas wazan fi'il. Ahmad, Ahmadu. Dia tak ada Ahmadun ya.
Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Tak ada Ahmadi. Kan? Yang 4 ni mudah ingat. Yang payah ingat sikit Ustaz, yang itulah yang terkib. Yang terkib ni mungkin payah ingat sikit. Boleh ingat. Kan kata. Kemudian Umar, satu lagi kan. Fu'al atau wazan Fu'al. Kan? InsyaAllah boleh ingat. Okey, selesai bahagian yang pertama. Alam. Nama orang, nama tempat. Masuk juga termasuk Makkah. Kan? Termasuk Makkah. Tapi kalau dia ada al, dia tak jadilah macam Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah tu Al-Munawwarah tu. Kan? Dia kalau Makkah begitu. Makkah tu dia akan jadi mamnu' min sarf. Sebab apa? Dia adalah tempat dan berakhir dengan huruf ta. Hukum muannas. Okey, baik. Sebab tu zahabtu ila Makkah. Salah ya kalau itu sebut zahabtu ila Makkati, kan? Ustaz, ana uridu an azhaba ila Makkati gadan. Nak pergi umrah. Tak apa, cakap tak ada masalah, tapi dari segi bahasa masuk Ustaz. Uridu an azhaba ila Makkah. Sebab apa? Mamnu' min as-sarf. Okey, selesai Okey, baik. Wasfun, sifat. Sifat dia ada 3 je kan. Dia ada sifat plus apa? Ada 3 lagi ilah kan. Sifat tu satu sifat tu satu ilah, dia perlu plus satu lagi. Kan? Apa dia? Al-wasfiyah. Al-wasfiyah sifat yang ada alif dan nun. Kan? Macam tadilah, macam yang di atas tadi, macam Sulaiman. Tapi Sulaiman adalah isim, adalah apa? Alam, nama orang. Kan? Sekarang ni sifat yang ada alif nun, bukan musanna. Kan? Memang sifat ini atas wazan fa'lan. Contohnya Rayyan, Syab'an, Yaqdhan, ada alif nun. Kan? Jadi sifat-sifat ini dia sifat kan. Dia adalah mamnu' min as-sarf. Pertama, dia tak boleh terima tanwin. Yang kedua, dia tidak boleh terima dia tidak berbaris di bawah. Kalau dia majrur pun dia majrur dengan fathah. Okey, yang kedua, sifat atas wazan fa'il. Kan? Sama seperti alam tadi kan? Sifat tapi atas wazan fa'il. Akramu. Kan? Akramu isim tafdil. Isim tafdil lah banyak afdalu, ajmalu, akbahu, atwalu. Kan? Sebab apa? Wazan fa'il af'alu. Kan? Jadi isim tafdil ini, isim tafdil af'alu tu, isim tafdil itu mamnu' min as-sarf. Kan? Mamnu' min as-sarf. Kemudian yang satu lagi ni pun istimewa. Dia macam Umar juga al-wasfiyah campur dengan al-adlu. Al-adlu sini bukan adil macam yang apa? Yang kita panggil apa tu? Keadilan tu kan. Meletakkan satu pada tempat dia, bukan. Maksudnya kalau dalam alam atas wazan fu'al. Kalau dalam wasf ni atas wazan fu'al ataupun atas wazan yang apa? Masna wa sulasa wa ruba' tu kan. Masna dua-dua, sulasa tiga-tiga, ruba' empat-empat dan sambungan dia. Dan juga atas wazan fu'al. Ukhar. Yang ini juga mamnu' min as-sarf. Okey. Senang kan? Oh, yelah senang, tapi gitulah Mamnu' min as-sarf ini satu tajuk, masa belajar kita ingat, lepas tu kita lupa pula kan. Jadi cubalah kita fokus. Kalau tak dapat semua sekaligus, cuba ambil yang mudah-mudah dulu kan. Pada ustaz paling mudah macam ustaz sebut tadi, nama orang perempuan kan. Nama orang perempuan. Jadi nama orang perempuan jangan sesekali ditanwinkan dia, diberi baris dua. Kan? Kemudian yang lain-lain tu insya-Allah ingat kan, nama orang yang bukan Arab asal dia. Kan? Nama orang atas wazan fi'il. Nama orang di atas yang ada alif nun. Kan? Nama orang atas wazan fu'al. Fu'al. Kan? Kemudian tarkib. Kan? Okey. Adapun wasfun pula ada 3 kan. Wasfun yang ada alif nun. Atau wazan fa'lan, gitu wazan fa'lan. Ataupun yang isim tafdil akbaru, ajmalu kan. Sebab apa? Sebab dia sama seperti wazan fa'il, af'alu. Dan yang tiganya al-adlu atas wazan yang berdua-dua, yang 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 itu, dan juga atas wazan fu'al. Okey? Okey. Senang ya, alhamdulillah. Okey, ada satu lagi dalam mamnu' min as-sarf. Yang ini yang kita panggil apa
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak kata payah, dia tak payah sebenarnya, cuma nak fokus kan, nak fokus sikit. Bila cerita pasal mamnu' min saraf, bila kita dah terbiasa, insya-Allah itu akan terbiasa, bila ulang banyak kali itu akan terbiasa. Kita akan ingat yang dua kumpulan tu. Alam campur taknis contohnya. Was campur alif nun contohnya. Kan? Kita terlupa yang nombor 3 ni. Kan? Dia yang 3 ni dia macam tanbih, tanbih kan. Kadang-kadang yang tanbih ni kita terlupa kan. Baik. Dia ada satu lagi bahagian mamnu' min saraf, dia tak ada dua ilah, dia satu ilah je. Kan? Dia satu ilah saja. Kita sebut tadi asalnya mamnu' min saraf ni asalnya dia ada dua ilah. Kan? Satu ilah alam campur dengan satu lagi yang 6 tu lah. Kan? Yang 6 yang kita sebut kan. Alam campur yang 6 ataupun sifat campur dengan yang salah satu daripada yang 3 yang kita sebut tadi kan. Yang ini dia mamnu' min saraf kerana satu sebab je. Tapi walaupun dia satu sebab, dia seakan-akan dua sebab. Sebab dia kuat. Kan? Sebab tu pengarang kita kata ammal illatani allatani takumu kullu wahidatin minhuma maqamu al-illataini fihima. Allahu akbar. Payah nak faham tu kan? Tak payah, senang saja. Dia ada dua ilah. Kan? Ada dua ilah. Dua benda yang berbeza. Satu ilah lah ya, satu ilah, dua ilah macam tu. Ahmad dengan Ali, macam ada dua orang, Ahmad dengan Ali. Dia satu je, kan? Tetapi walaupun dia satu ilah, tetapi kekuatan dia macam dua ilah. Macam tu. Wa ammal illatani allatani takumu kullu wahidin minhuma maqamu illatain. Ada dua ilah. Setiap satu daripadanya seakan-akan dia tu dua ilah. Kan begitu. Apa dia? Ada dua. Sebab apa ada dua? Yang pertama dia panggil sirah muntaha al-jumu'. Sirah muntaha al-jumu'. Yang kedua alif at-ta'nis al-maksurah atau al-mamdudah. Baik. Kita dah belajar kan isim yang maksur, isim yang mamdud kan? Isim kan? Isim yang maksur belakang dia ada alif maksurah. Musa, Isa. Isim yang mamdud yang berakhir dengan mat lah. Sahra kan? Baik. Jadi dia juga mamnu' min as-saraf. Mamnu' min as-saraf. Baik, kita ambil yang kita biasa dulu kan. Yang ada alif maksurah, Musa, Isa. Musa ini belakang dia kita kata ustaz berakhir dengan ya. Bukan ya tu. Kan? Bukan ya. Itu alif namanya. Alif maksurah. Musa, Isa, Husna. Nama apa lagi ya? Husna kan. Baik, yang ada alif. Alif yang macam ya tu. Alif tapi bentuk macam ya kan, tapi tak ada titik. Pada ustaz paling mudah Musa dengan Isa lah. Sebut alif alif maksurah, ustaz akan terbayangkan Musa dengan Isa kan. Biasanya begitulah kan. Kita cuba cari contoh lah untuk setiap perkara yang kita belajar kan, ada contoh dia. Al-mamdudah sahra, panjang kan ada. Kalau kita tengok mat apa yang belakang tu, mat muttasil kan, sahra panjang kan. Yang tu mudah. Sebab tu kalau itu kita pergi yang ni dululah. Wa ammal alif at-ta'nis al-maksurah fanahu hubla ni alif ta'nis maksurah, alif maksurah kan. Hubla kuswa dunya da'wa. Wa amma alif at-ta'nis al-mamdudah hamra da'ja hasna. Anak ustaz mamnu' min saraf. Sebab apa? Kalau alam alam campur dengan taknis. Kalau sifat maksudnya sifat ataupun perkataan itu sendiri kan. Perkataan itu sendiri dia atas wazan yang berakhir dengan alif taknis mamdudah. Baida, kahla, nafiqa, asdiqa, ulama, semua mamnu' min saraf. Sebab tu tak ada ulamaun salah ulama'u kan. Ulama'u tak ada ulamaun. Jangan baca ulamaun, salah. Yang ada hamzah mamdudah ini kan. Okey, baik. Fa kullu ma zakarna min hadhihi al-asma wa kadha ma ashbahuha la yajuzu tanwinuhu. Nampak tak? La yajuzu tanwinuhu. Salah kalau kita baca jaa ulama'u. Nakirah. Sebab kita anggap bila nakirah.
kan. Ulama'u tak boleh, ulama'u tak boleh. Baik. Wa yukhfad bil fathati niyabatan anil kasr. Ra'aitu ulama'a, sallamtu ala ulama'a. Tak boleh ulama'i, salah. Baik. Nanti kita sampai dekat bawah ni. Kita balik pada sini. Sekarang ni kita dah nampak isim maksur yang berakhir dengan apa, alif maksurah, dan isim mamdud yang berakhir dengan mamdud itu juga mamnu' minas saraf. Kan? Tapi ada syarat di bulan di bawah, kan? Okey, baik. Kita balik satu lagi. Sirah muntaha al-jumu'. Wa amma sirah muntaha al-jumu'. Apa di sirah muntaha al-jumu'? Fadhabituha. Ni dhabit dia. Takrif dia lah senang. Pengikat dia. Ayyakunal ismu jam' taksir. Yang pertama dia jam' taksir. Wa qad waqa'a ba'da alif alif taksirihi harfani. Nahu masajid wa manabir wa afadil wa amajid. Au salasa, mana salasa? Ni. Au salasa, ada au sini. Oh, tak nampak au sini. Oh, besar sikit au. Harfani au salasa. Okey. Jamak taksir kan? Sebahagiannya datang atas ada alif kan? Ada alif. Contohnya rajulun rijal kan? Alif baik. Dipanggil baik. Jadi alif itu dipanggil alif taksir. Alif taksir. Baik. Kalau selepas alif itu satu huruf, tak ada masalah. Rijalun. Rijalun wa nisaun, tak ada masalah. Rijalun, rijalan, rijalin. Kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalah bila? Masalahnya apabila, bukan masalah, tak ada masalah pun sebenarnya. Apabila selepas alif itu ada dua huruf. Ada dua huruf. Jamak, taksir yang ada alif, selepas alif ada dua huruf. Atau tiga huruf. Kita panggil dia sirah muntaha al-jumu'. Kan? Sirah muntaha jumu'. Contoh dia, masajid, manabir, afadil, amajid, amasil, hawaid, tawamis. Ini semua kita panggil sirah muntaha al-jumu'. Sebab apa? Tengok, perhatikan. Masajid, mim, sin, alif. Alif tu kita panggil alif taksir. Jim dan dal. Selepas alif taksir ada dua lagi huruf. Jim dan dal. Yang lain-lain samalah. Kan? Baik, kita ambil satu contoh saja. Atau tiga huruf. Kan? Tengah-tengah dia tu pula baris mati. Contohnya mafatih, asafir, qanadil, masabih. Ustaz ingatnya masabih. Sebab apa? Hati yang hafal kan? Masabih. Kan? Baik, mafatih, miftah, mafatih. Sirah muntaha jumu'. Kan? Tiga huruf. Selepas alif taksir. Kan? Senang cerita lah. Ada orang nak buat mudah. Ustaz, kita buat mudah cukuplah Ustaz. Semua atas wazan itu yang dipanggil mafa'il dan mafa'il. Kan? Tapi tidak tepat. Kan? Sebab ada yang bukan atas wazan mafa'il. Kan? Cuma sebagai mudah-mudah nak faham tu boleh lah. Kan? Masajid, manabir, mafatih, masabih, boleh lah. Kan? Baik. Yang tepat dia selepas alif taksir ada dua huruf atau tiga huruf. Baik. Jadi untuk senang cerita, untuk hafal lah sebahagian daripada sirah muntaha jumu'. Masajid, manabir, afadil, kemudian mafatih, asafir, qanadil. InsyaAllah. Okey, baik. Sekarang ni yang kita pada awal hingga akhir ni baru cerita pasal apa? Pasal mamnu' minas saraf. Sekarang ni baru cerita pasal tanda dia. Wa yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasrah. Ini tajuk kita sebenarnya kan. Mamnu' minas saraf ini tanda majrur dia bukan lagi baris bawah kan. Betul, tanda asal majrur adalah baris bawah, tetapi mamnu' minas saraf bukan lagi baris bawah. Salah kalau kita beri baris bawah. Dia tidak berbaris di bawah. Kalau sebelum ini ketika bincangkan tanda-tanda mansub kan, ada satu yang istimewa, betul tak?
jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini bila dia mansub, tanda dia bukan lagi fathah, sebaliknya kasrah. Ra'aitu al-muslimata. Salah. Ra'aitu al-muslimati. Betul. Kan? Itu dalam tanda mansub. Jadi jamak muannas salim, kita akan beri bintang kat dia, kan? Dalam tanda-tanda mansub. Tanda-tanda majrur yang patut kita beri bintang sama dia, beri bulan, beri bintang, beri awan, ikutlah. Yang kita fokusnya adalah mamnu' minas saraf. Sebab apa? Dia tidak lagi majrur dengan kasrah, dia majrur dengan fathah. Wa yukhfadu wa yujarru. Sama makna. Bil fathati, dengan baris atas, niyabatan anil kasrah. Ganti kepada baris bawah. Nahu sallallahu ala Ibrahim. Salah kalau kita kata sallallahu ala Ibrahimi. Nampak tak? Kan? Ibrahimi tidak wujud. Yang adanya Ibrahim. Ni nak jaga lisan kita lah. Kalau ente bercakap tu tak apalah kan. Kalau kita boleh jaga, alhamdulillah. Kan? Jadi janganlah pula bila kita belajar nahwu ni, orang buat salah sikit, kita pun tunjukkan kehebatan kita. Jangan kan. Bila bercakap tu biarkan, tak apa. Kita perbetulkan, tak apa, dengan cara yang baik kan. Tapi maksudnya untuk bercakap tu kita kena berani. Salah tak apa. Kan? Tetapi untuk pengetahuan, untuk ilmu, untuk kita jaga lisan kita, kita kena tahu Ibrahimi tidak wujud. Yang wujudnya adalah Ibrahim. Sallallahu ala Ibrahim. Ibrahim majrur biharfi ja ala wa alamatu jarrihi al-fathah. Khalilihi. Nampak tak? Khalili dia tabi' kepada Ibrahim, majrur. Tabi' kepada majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa nahu radhiyallahu an Umara amiril mu'minin. Umara majrur. Sebab apa? Sebelum dia ada an. Majrur biharfi ja wa alamatu jarrihi al-fathah. Sebab apa? Mamnu' minas saraf. Sebab apa mamnu' minas saraf tu tak perlu sebutlah masa i'rab kecuali kalau ditanya. Amiri tabi' kepada Umar kan. Umar ini dia majrur kan, tapi tanda dia fathah. Sebab tu amiri tabi' kepada Umar, tabi' kepada majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa huwa mudhaf, al-mu'minina mudhafun ilaih. Majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Sebab apa? Jamak muzakkar salim. Fa kullum min Ibrahima wa Umara makhfud ataupun majrur lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihima al-fathah niyabatan anil kasrah lianna kulla wahidin minhuma ismun la yansarif wal mani' min sarfi Ibrahim. Kalau tanya sebab apa Ibrahim ni mamnu' min saraf? Alam, nama orang campur dengan ujmah. Ujmah maksud apa? Ajami kan, maksudnya ajam kan, bukan Arab. Wal mani' min sarfi Umar, sebab apa Umar mamnu' min saraf? Alam dan al-adlu. Adlu apa dia? Atas wazan fu'al. Wakis ala zalika al-baki. Jadi baki ni kalau kita rajin buat latihan lah kan. Baik. Okey, ni penting. Ni penting kadang-kadang kita kata ustaz sebab apa pula sini tidak jadi majrur majrur bil fathah. Sebab tu kadang-kadang benda kecil-kecil inilah yang kadang-kadang menyebabkan kita jadi keliru kan. Sebab kita baca tak habis, belajar tak habis. Memang tak habis belajar, tapi kita cuba minimumkanlah baik. Wa yushtaratu li khafdil ismi alladhi la yansarif bil fathah ay yakuna khaliyan min al wa an la yudhaf ila ismi ba'dihi. Ni syarat dia. Kerana syarat inilah yang kadang-kadang membingungkan kepala kita kan. Kadang-kadang termasuklah al-Madinah yang Ustaz sebut tadi. Ustaz tadi Ustaz panggil Ustaz sendirilah kan. Ustaz tadi kita kata zahabtu ila Makkah, tapi sebab apa bila al-Madinah zahabtu ila al-Madinati? Sebab syarat ni lah. Kenapa dia tak comel kayaknya? Kita edit balik, kita buang balik, undur balik. Kita buang sekali. Undur sekali. Sekali. Syarat. Biarlah comel sikit. Allah, tak comel juga. Tak, comel alhamdulillah. Syarat ni tanda. Syarat, ada syarat. Ada syarat. Syaratnya mamnu' min saraf, dia akan jadi mamnu' min saraf. Dia akan tanda majrur dia adalah fathah. Kalau
kalau tidak ada al dan dia tidak jadi mudhaf. Itu syarat dia. Kan? Tidak ada al. Sebab tu Makkah mamnu' min as-sarf. Zahabtu ila Makkata. Salah kalau kita kata zahabtu ila Makkati. Sebaliknya Madinah tidak. Zahabtu ila al-Madinati. Madinah sama macam Makkah, alam kan, nama khas dan muannas. Tetapi dia majrur dengan kasrah. Sebab apa? Sebab ada al. Ada al-Madinah. Jadi zahabatu ila al-Madinati. Untuk yang ni kalau itu boleh contoh, itu contoh ya. Zahabtu ila Makkata, bagi atas. Kan, majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Zahabtu ila al-Madinati. Al-Madinati majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Apa beza dia? Makkata tidak ada al. Jadi cukup syarat. Al-Madinah ada al. Jadi tak cukup syarat. Syarat apa? Syarat dia berbaris di atas kalau dia majrur. Ini dibalik pada asal lah. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Okey? Okey, tengok Fa ini ketarana bi al au udifa khufida bil kasrah. Kalau ada al, balik pada asal. Majrur bil kasrah. Ini yang Ustaz kata kadang-kadang pening kepala. Kan? Sebab apa? Sebab kita terlepas. Bila lama tak baca, kita terlupa pula. Masajid kan mamnu' min as-sarf. Sebab apa pula ada al-masajidi? Tadi kita kata al-ulama. Ulama'u kan ulama'a. Tiba-tiba ada salam tu ala al-ulama'i. Ada pula dah. Kan? Ada pula dah kan. Sebab ada al terbatal. Senang cerita gini lah ya. Asalnya mamnu' min as-sarf. Bila ada al terbatal. Tak jadi mamnu' min as-sarf. Kan? Baik, gitulah. Untuk kita mudah faham. Tengok ya. Wa antum aakifuna fil masajidi. Bukan masajidah. Kan? Kita kata masajid kan mamnu' min as-sarf. Dari sini masajidi sebab ada al. Sebab ada al. Okey, satu lagi. Wa nahu marartu bihasna'i Quraisyin. Hasna sirah bukan. Apa tu belakang dia ada alif hamzah mamdudah. Isim mamdud. Tapi sini dia majrur bil kasrah. Sebab apa? Sebab dia mudhaf. Kan? Jadi kalau untuk cukup syarat dia jadi mamnu' min as-sarf, cukup syarat untuk dia kita panggil apa tu? Majrur bil fathah, tidak ada al, dia tidak jadi mudhaf. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi minggu ini ustaz ambil yang ini saja, mamnu' min as-sarf saja, sebab pada ustaz lah ya, tajuk yang menyebabkan ustaz berpusing-pusing semasa ustaz belajar nahwu zaman-zaman ustaz belajar dulu kan. Dan mungkin pada hari ni kadang-kadang kan lama-lama tinggal kan. Inilah mamnu' min as-sarf. Kan? Sebab itu masa dalam kelas kan ustaz kempen kan, masuklah kelas ustaz malam ni. Sebab ustaz percaya insya-Allah itu akan dapat itu akan dapat kebaikan daripada apa yang ustaz sebut insya-Allah. Okey, itu sahaja pada malam ini insya-Allah. Untuk i'rab kita ambil sikit satu i'rab. Kita cari kat bawah ni. Safara ma'a akhika. Safir. Tak. Okey, sebelum tu kita tengok dulu latihan-latihan untuk mamnu' as-sarf ni. Bayin al-asbab allati tujibu man'a as-sarfi fi kulli kalimatin minal kalimatil atiyah. Nampak tak? Jadi sebab apa Zainab mamnu' as-sarf? Sebab apa? Sebab alam campur dengan taknis. Mudhar. Alam campur dengan al-adlu, istilah yang digunakan oleh pengarang kita atau wazan fu'al. Yusuf, alam campur dengan apa? Alam campur dengan ajam. Yusuf ajam. Baik. Ibrahim sama juga Yusuf nama orang campur dengan ajam. Akramu min Ahmada. Akram tu isim tafdil kan, mamnu' sarf sebab dia sifat campur dengan wazan fi'il. Ahmada alam campur dengan apa? Campur dengan wazan fi'il.
Ba'labak, alam, terkib, campuran terkib. Rayan, sifat atau wazan, sifat yang berakhir dengan alif dan nun. Maghaliq, sama macam mafatih. Sebab tu penting kita hafal contoh kan. Sirah Muntaha Jumuk nama dia. Hassan, sifat Hassan. Ni daripada Hassan, bukan daripada Hasanana, fa'lan. Betul, fa'lan. Hassan, sifat atau wazan fa'lan. Asyura, sebab apa? Alif mamdudah. Dunia, alif maksura. Okey. Yang ni cuba buat ayat. Yang ni. Masjidu Amrin aqdamu ma bimisra min apa? Minal masajidi. Min masjidi apa? Kan? Baik, kira apa? Jadi kita ada kira apa? Okey, baik. Jadi yang latihan-latihan ni kalau kita rajin kita buat, insya-Allah Tuhan akan mempercepatkan mempercepatkan pemahaman kita, insya-Allah Allah Taala akan memudahkan memudahkan lagi kita lah. Kita harap Allah Taala sentiasa memudahkan kita, dan dengan rajin buat latihan itu akan memudahkan kita lagi untuk memahami nahu dengan cepat, insya-Allah kan. Rajin-rajin buatlah rajin-rajin buat. Jadi kita ustaz cadangkan, bukan cadangkan kira jadilah. Sebab kelas macam ni kita buat secara terbuka. Untuk yang berikutnya kita naik satu step lagi. Setiap minggu tu kita ustaz tidak tetapkan ayat yang perlu di-i'rab kan. Jadi insya-Allah minggu depan tu antum datang tu antum bawa bersama antum ayat, contoh ayat-ayat kan. Jadi ini satu latihan yang cukup bagus kan. Kita mula dengan cukup mudah. Jumlah ismiyah yang ada mubtada khabar sahaja, jumlah fi'liyah yang ada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih sahaja, atau fi'il dan fa'il sahaja. Kita mula dengan perkara yang cukup mudah kan, perkara yang cukup mudah. Jadi kita berlatih untuk i'rab, bermula dengan yang mudah. Kemudian Ustaz percaya kita ada 3 minggu lagi sebelum kita habiskan alamatul i'rab ini secara lengkap. Kita akan pergi kepada tajuk utamalah, i'rab fa'il. Kita mula dengan i'rab fa'il. Bila sampai i'rab fa'il kita akan fokus. Contohnya i'rab fi'il madhi. Kita cari fi'il madhi, kita i'rabkan dia. Kan? Baik. Jadi bermula pada minggu depan insya-Allah antum sediakan sediakan ayat insya-Allah, satu jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Komen dekat tempat komen tersebut. Contoh macam Ustaz buat ini. Ustaz buat ayat yang mudah saja. Ustaz suka mulakan dengan yang mudah-mudah. Kan? Contohnya sini Zainabu. Kan? Kita pun buat Zainabu. Betul bahasa Arab ke? Zainabu. Zainabu talibatun. Ayat yang cukup mudah. Latihan kan. Zainabu talibatun. Okey, Ustaz dah komen, ada keluar Zainabu talibatun. Jadi kita i'rab kan. Zainabu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Masih ad-dhammah satu baris tu tidak mengganggu apa-apa kan. Okey, baik. Talibatun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah juga kan. Kemudian kita jadikan dia dua orang Zainab. Macam mana dua orang Zainab? Zainabani talibatani. Okey, ada dah. Zainabani talibatani. Zainabani, dua orang Zainab. Talibatani pelajar kan. Dua orang bernama Zainab adalah dua-duanya pelajar kan. Jadi Zainabani mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Okey. Talibatani khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Sama jugalah kan sebab dia musanna kan. Okey, baik. Kita cari satu lagi jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim tak ada sebab dibalik pada dhammah kan. Kita cari jamak muzakkar salim. Contohnya nama orang, nama siapa sini? Sini semua nama, kita ambil nama Muhammaduna. Ahmaduna tak ada masalah apa-apa kan? Ahmaduna. Ada tiga orang atau lebih nama Ahmad. Ahmad Ali, Ahmad Bakar, Ahmad bin Ali, Ahmad bin Bakar, Ahmad bin Osman.
Apa dia kita panggil mujtahiduna. Ni adalah satu latihan yang cukup bagus untuk kita mula belajar i'rab. Okey. Buat ayat yang mudah-mudah. Tak apa, lepas ni kita akan pergi pada ayat yang peringkat yang berikutnya. Ahmaduna mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi apa dia? Al-waw. Mujtahiduna khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Itu je, mudah je kan. Kemudian satu jumlah yang ada fi'il dan fa'il. Kita ambil daripada perkataan-perkataan yang ada bersama kita kan. Contohnya Ibrahim. Apa dia? Apa yang Ibrahim buat? Jalasa. Ibrahim. Ibrahimu. Jalasa. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Tak lama lagi kita akan fokus pada fi'il madhi ni kan. Ibrahimu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kan senang je kan i'rab kan. Yang ini ayat ini jumlah fi'liyah yang tidak ada maf'ulun bi. Boleh satu lagi? Boleh tak? Siapa lagi nak nama orang yang kita nak ambil contoh? Kita turun bawah sikit. Baik. Amru. Okey, Amru boleh Amru. Amru. Kita panggil apa ya? Apa yang Amru buat? Safara. Kita tengok sini. Qara'a, katabalah. Kita ambil mudah-mudah dulu. Amru. Umaru lah senang. Ar-risalata. Tiap-tiap hari buat macam ni. Kan? Cari satu jumlah ismiyah mubtada khabar saja. Mulakan begitu je kan. Mubtada khabar saja. Kalau boleh buat buku khas. Kan. Kemudian mula-mula dengan mufrad. Lepas tu musanna. Lepas tu jamak. Macam Ustaz buat tadi. Kan. Kemudian buat satu jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Kan. Kemudian buat satu lagi jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Kan. Perkataan kita boleh cari di klinik kita. Tak ada masalah apa-apa. Kan? Boleh buat insya-Allah. Ini sebagai latihan masing-masing lah kan. Kemudian kita i'rabkan dia. Kataba fi'lun madin mabni ala al-fath. Ustaz ulang banyak kali dah kan? Sudah kan? Fi'lun madin mabni ala al-fath. InsyaAllah tak lama lagi kita akan fokus pada fi'il madi ini. Umaru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Baik. Ar-risalata maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi apa dia? Al-fathah. Semula Ustaz macam fa'il macam salah kan? Umaru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Maksudnya masuk fathah jadi. Ar-risalata maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih kerana bersama Ustaz pada malam ini insya-Allah. Sekali lagi belajar nahwu ini sebenarnya dia adalah miftah, kunci sebenarnya kan. Kunci kepada ilmu yang cukup luas. Apa dia? Ilmu membaca bahasa Arab. Percayalah cakap Ustaz kan. Ilmu membaca bahasa Arab. Sebab apa? Sebab ilmu nahwu dan saraf duduk sekali kan. Kita belajar bahasa Arab pasti sekali Ustaz percaya kita nak baca kitab-kitab ulama-ulama kita yang terdahulu kan. Bila kita tahu bahasa Arab, boleh baca dalam bahasa Arab, boleh teroka ilmu dalam bahasa Arab, insya-Allah kan. Kita panggil pengalaman ataupun kita panggil kekuatan ilmu kita itu insya-Allah akan lebih kan. Sebab itu baru ni timbul satu isu kan. Timbul satu isu ada orang petikai ustaz tak pandai bahasa Arab kan. Ustazah tak pandai bahasa Arab. Ustaz sebenarnya tidak bersetuju secara 100% lah betul bahasa Arab adalah penting, tetapi bukan maksudnya bila ustaz dan ustazah itu tak pandai bahasa Arab kita kata dia bukan ustaz bukan ustazah. Ustaz tidak bersetuju yang itu. Tetapi yang ustaz setujunya adalah bahasa Arab adalah sangat penting kepada seorang ustaz dan seorang ustazah. Bukan saja ustaz dan ustazah, bahkan kepada seorang muslim dan juga seorang muslimah. Kan? Dan nahwu dan saraf lah insya-Allah yang akan memandu antum kan. Memandu antum untuk meneroka ilmu. Kan? Untuk bercakap, macam mana bercakap?
Nahu saraf. Nahu saraf ini kegunaan terbesar dia penerokaan lah kan, baca, menulis dan membaca. Tapi untuk bercakap, ustaz ketika bercakap abaikan seketika. Tak apa, salah. Cakap je. Ento nak pandai bercakap, pilih ayat-ayat pilih buku-buku yang ada dialog-dialog tu, hiwar harian tu, berlatih. Cari kawan yang sama semangat, berlatih tiap-tiap hari. InsyaAllah pandai bercakap. Sebab itu ada di kalangan ustaz yang hebat, yang hebat dalam membaca menulis, tapi lambat sikit bila bercakap. Sebab apa? Kurang latihan percakapan. Ada juga yang terbalik. Hebat bercakap kan, tapi bila baca bermasalah. Kan? Sebab apa? Sebab mungkin ada kelemahan dari sudut nahwu dan saraf dia. Kan? Okey. Satu lagi yang Ustaz nak kongsi pada antum adalah banyak di akhir-akhir ini bila melibatkan temuduga sekarang ni, banyak sebenarnya melibatkan bacaan. Diberi satu petikan, disuruh membaca dalam bahasa Arab. Pasti dia tanpa baris lah kan, tanpa baris. Sebab itulah antum kena bersedia kan. Kena bersedia. Sebab itulah antara sebab kenapa kita perlu usaha antum lah, usaha yang terbaik untuk antum usaha kan, usaha untuk dapatkan nahwu dan saraf ini kan. Wallahu taala a'lam bissawab. Sama-sama kita tutup dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazak. Terima kasih belaka.